Kalau kita ingin martabat berhijrah daripada percaya kepada yakin, ya, ada 4 jalannya, ya. Pertama, kita mesti belajar, ya, belajar, ya. Artinya kita kena mengaji lah. Orang sekarang ni, ya, kata mengaji dan terus mengaji, ya. Jadi tidak ada alasan untuk jahil ini dibiarkan. Jadi kita terus belajar. Kita kena hadir selalu di dalam majlis ilmu. Orang kata dalam majlis ilmu, subhanallah, Allah Subhanahu Wa Taala bukan saja menjanjikan ilmu pada kita di dalam majlis ilmu, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan untuk kita diberi satu ketenangan. Allah janjikan hidayah, Allah janjikan keampunan. Jadi kalau duduk di dalam majlis ilmu, jangan satu niat sajalah, tetapi banyakkan niat. Antara niat-niat kita ialah untuk mendapat keampunan, untuk mendapat yang dikatakan darjat di sisi Allah, dan untuk mendapat sakinah. Cuma sekarang ni Ustaz Irwan, ya, pesan saya untuk diri saya dan juga untuk dikongsi semua, jangan kita belajar semata-mata untuk tahu, tetapi belajar untuk faham, ya. Jadi bila kita belajar tauhid, misal kata kita nak pergi kepada, misal kata percaya kepada yakin, kena benar-benar faham apa yang dimaksudkan dengan yang dikatakan yakin itu. Iaitu ilmu yakin, itu yakin dengan ilmu. Kemudian ainul yakin, yakin dengan mata hati. Hakul yakin, hakul yang sudah keyakinan yang sudah mendarah daging, meresap ke dalam hati kita hingga kita jadi serasi dan sebati dengan jiwa kita. Jadi kita tahu pembahagian yakin itu sendiri. Kemudian okey, sebelum percaya dia ada satu proses dikatakan ragu, ya, ragu. Dia jadi ragu, daripada ragu kita hijrah kepada percaya, daripada percaya hijrah kepada yakin. Sebab itu kita kena faham apa yang dikatakan ragu. Tahap yang dikatakan tahap ragu ni ada 3 juga. Tahap waham ke, tahap zan ke, tahap syak ke, dan sebagainya. Ini kena mengaji sungguh-sungguh. Kemudian kita kena kenal yang dikatakan sifat-sifat Allah. Sifat yang sempurna bagi Allah itu, yang kita belajar dulu, 20 sifat yang wajib bagi Allah, 20 sifat yang mustahil, 1 sifat yang harus. Kemudian kita kenal nama-nama Allah yang 99. Kita kena berterusan belajar, ya. Ini yang saya katakan bagaimana nak hijrahkan daripada percaya kepada yakin tadi, belajar. Yang kedua, tak cukup dengan belajar, ya. Untuk mendapat keyakinan, kata Imam Ghazali, tak cukup dengan hanya kita mengaji, tetapi hendaklah kita asah hati kita dengan ibadah. Ibadah yang dapat mengasah keyakinan kita, yang dapat meningkatkan keyakinan kita, ialah ibadah-ibadah yang dikatakan ibadah-ibadah asas ataupun ibadah-ibadah khusus. Yang paling penting ialah kita hijrahkan solat kita. Solat kita ni kena hijrahkan. Sebab tu saya katakan hijrah hati itu adalah hijrah solat kita. Kerana solat itu adalah satu amalan yang paling penting selepas iman. Jadi kena hijrahkan solat kita dengan ibadah kita. Maksudnya ibadah-ibadah yang lain, Al-Quran, kemudian zikir wirid kita, misal kata, dan sebagainya. Ini soal-soal ibadah yang berkaitan dengan hablum minallah. Jadi apabila kita dikatakan kita nak hijrahkan solat kita, jangan hijrah, jangan hanya solat berdasarkan, misal kata, hanya memahami tentang solat. Memahami itu hanya memahami rukun kaulinya apa, rukun fi'linya apa, rukun qalbinya apa, 13 rukun yang itu yang hanya kita hafazkan. Bukan. Tetapi apa yang dalam ilmu itu kita praktikkan betul-betul. Maksudnya bagaimana kita nak menjiwai solat kita, bagaimana kita nak merasai solat kita, hingga kita rasa diri kita ni, kehidupan kita ini, indikatornya ditunjukkan oleh solat kita. Jadi masing-masing boleh mengukur bagaimana keadaan dirinya dan bagaimana keadaan kehidupannya melalui keadaan solatnya. Jadi kalau solat kita masih nak cepat, solat kita masih lagi tak tega berlama-lama dengan Allah, berbisik-bisik dengan Allah, itu menunjukkan ada masalah bagi diri kita. Jadi itu yang Imam Ghazali kata di dalam Ihya, ada pembukaan pada hati kita yang Allah Subhanahu Wa Taala akan lakukan hanya di dalam solat kita, tetapi tidak di luar solat. Jadi asah kita dengan ibadah, ya. Mungkin ibadah yang pertama tu kita buat kerana, misal kata, kerana tuntutan tuntutan mesti dibuat kerana kewajibannya. Tetapi mari kita tingkat sikit supaya kita meningkat kepada tuntutan kecintaan, bukan hanya semata-mata kewajipan. Yang ini memerlukan masa, Ustaz Irwan.
Ya, sebab itu orang kata keyakinan ini diasah dengan ibadah-ibadah, semarakkan dengan baca Quran, semarakkan dengan sedekah dan sebagainya. Mudah-mudahan apabila kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nanti pintu hati kita akan dibuka untuk satu keyakinan yang sangat mendalam. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, tak cukup untuk kita dengan ibadah semata-mata, tetapi kita kena kuatkan mujahadah, iaitu melawan syaitan dan hawa nafsu yang sentiasa mengajak kita kepada kejahatan. Kadang-kadang Ustaz Irwan, dalam hidup kita ni, ketaatan dengan kejahatan lebih mudah daripada meninggalkan kejahatan. Jadi artinya ke tahap yang ketiga ini kita kena tinggalkan mengumpat, misal kata hasad, subhanallah, yang dikatakan takabur, riya, sum'ah dan sebagainya. Yang ini kita kena buat mujahadah melawan hawa nafsu. Kalau hawa nafsu kita yang dijadikan platform oleh syaitan untuk memberi bisikan-bisikan negatif, kita kena lawan selalu. Jadi ini yang dikatakan berperang dengan diri kita sendiri. Jadi keyakinan itu di hati. Keyakinan yang dari hati itu, keyakinan itu suci sifatnya. Dia tidak akan berada di wadah yang kotor. Jadi selagi hati kita masih lagi dikekang, masih lagi dibelenggu, masih lagi dipenjara oleh sifat-sifat mazmumah, maka selagi itulah keyakinan yang bersifat suci itu tidak akan singgah, tidak akan menetap di sana. Jadi kita kena buang. Itu yang kita kena kuat dengan mujahadah selalu, ya, buang sifat-sifat mazmumah dan cuba tanam dengan sifat-sifat mahmudah. Itu. Yang keempat, hendaklah kita redha dan sabar dengan takdir daripada Allah. Ya, kadang-kadang kita dah tinggal kejahatan, kadang-kadang kita dah, bisa kata, dah buat ketaatan, tetapi bila takdir Allah datang, kita tak redha, dengan sakit, dengan kecewa, dengan orang kata ujian-ujian dalam hidup ni lah, ya, dan sebagainya. Jadi sebab itu Ibnu Athaillah dia kata dalam Al-Hikam, dia kata ada hati itu kadang-kadang tidak ditempa melalui solat kita semata-mata, tetapi ditempa oleh mehnah, iaitu ujian-ujian yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang untuk solat mudah, untuk meninggalkan mengumpat mudah, kata, tetapi untuk menerima suatu yang berbeza daripada yang kita kendak, iaitu takdir daripada Allah, yang pahit tadi, yang gagal tadi, mungkin kita gagal pula di situ. Jadi bagaimana mendapat keyakinan? Kita hendaklah yakin apa saja takdir Allah baik, walaupun belum terasa baik, tetapi kita kata ini kelemahan kita yang belum lagi merasai hakikat kecintaan Allah waktu ini. Tetapi sekiranya kecintaan Allah kita sudah tinggi, datanglah apa saja, pahit, manis dan sebagainya, kerana kita tidak melihat pahit dan manis itu, tetapi kita akan melihat, hati kita akan melihat siapa yang memberi pahit dan manis itu. Jadi ada empat tadi, ya. Pertama belajar, yang kedua ibadah, yang ketiga mujahadah, yang keempat dengan mehnah. Itulah yang dikatakan formula untuk hijrahkan hati kita daripada percaya kepada yakin, insya-Allah.